Yo guys, and welcome to the video. Hari ni aku akan tunjukkan dekat korang satu phone yang agak jarang kau nampak dekat dalam channel aku. That is Vivo X80 Pro. Yes, this thing baru je launch tau. And aku faham orang macam hype gila dengan dia punya Zeiss lenses, dia punya all new design and all new teknologi ada dalam ni. And aku akan surprisekan dekat korang satu features yang mungkin tak ada pun dekat mana-mana flagship termasuk iPhone. Exciting tak dengan telefon Vivo X80 Pro ni? Pro bukan yang normal biasa tu. Okay, apa yang maksud aku bila cakap pasal features yang tak ada dalam telefon lain? Sebelum tu aku nak beritahu, aku dah guna telefon ni dah 2 minggu dah untuk justify the value and all the features yang ada dekat telefon ni, and dia punya smoothness and everything. So, aku akan cerita sikit pasal dia punya kebaikan and keburukan telefon ni sepanjang aku pakai tu. Alright, first of all, benda yang aku akan beritahu dekat korang, tak ada dalam mana-mana flagship yang korang nampak, korang boleh beli mahal mana pun, takkan ada. That is dia punya dual authentication fingerprint scanner. Nampak macam a normal fingerprint scanner, betul tak? Tapi kalau kau nak tahu, bila kau buat macam ni, dia perlukan dua fingerprint scanner untuk access apa yang korang sorokkan. Sorokkan? Bukan unlock. Yes, dia tak boleh unlock. Korang boleh actually hide apps untuk korang punya sendiri, ataupun korang boleh create a folder just untuk hilangkan, tak nak bagi orang access kan. Sebab kita tahu, masa kita sedang tidur, orang boleh senang-senang je ambil telefon ni, lekatkan dekat jari, and then boleh unlock. Betul tak? Not so much about this one. Okay, contohnya macam kalau korang nak suruhkan gambar kan, korang punya ada video project yang tak boleh nak tengok dekat orang lain, boleh buat dekat telefon ni, dan korang boleh sorokkan, tak ada masalah. Contohnya macam dekat sini, dalam aku punya apps, aku just testing untuk dia punya Waze je, ataupun app Waze. So dekat sini korang tak dapat cari dekat mana-mana untuk buka pun app tu. Kalau buat search ke apa pun tak ada, unless kalau korang swipe up daripada atas ni, daripada bawah ni, guna dua jari, and akan perlukan dua fingerprint scanner untuk authenticate. So that's a good thing, memang function bagi aku. Cumanya dekat sini aku harapkan Vivo untuk buat benda ni untuk unlock phone juga, sebab aku tak nak orang senang-senang access aku punya telefon untuk tengok semua benda. So why not korang expandkan that two fingerprint authentication tu dekat unlock screen, sebab benda ni orang lain tak dapat nak bagi, you je yang dapat buat. So it's a good thing dekat sini. But not just that, dia actually ada wide punya fingerprint scanner tau. Dia besar actually. So korang boleh adjust korang punya level of besar dia punya fingerprint scanner tu, just untuk menyenangkan korang kalau nak access, nak tekan untuk unlock. Kalau macam kat tepi sikit ke, dia tak ada macam letak betul-betul lah dekat scanner ni untuk unlock telefon kan, tak ada macam tu. So dekat sini it's very convenient bagi aku untuk Vivo letak these features, tak ada dekat telefon-telefon lain. Alright, jom cakap pasal dia punya screen dekat sini. That is the 6.8 inches screen, sama macam Samsung Galaxy juga, hampir sama dengan iPhone juga, Max lah tapi okay. How good dia punya screen dekat sini? No doubt untuk a flagship devices, aku boleh sahkan yang this is a flagship kind of level. Untuk dia punya screen ada 120Hz, ada Quad HD display, is a thing yang kita look forward to instead of 1080p je. Benda yang penting juga bagi aku is dia punya bezel atas bawah ni actually nampak macam sama je. So tak nampak macam besar dekat bawah, kecil dekat atas, a bit janggal kan. Other things yang aku boleh cakap is dia punya curvature. Kalau kau perasan, dia tak flat screen display tau. So untuk premium flagship memang tak boleh nak lari dekat sini. So dia punya curve screen is actually lagi lebih sikit daripada yang macam kau kenal Samsung Galaxy S22 Ultra yang biasa aku pakai tu. And aku boleh buat bandingan sebelah-sebelah, boleh kata this is lagi, orang kata dia tak curam, tapi dia lebih curve daripada Samsung Galaxy S22 Ultra. Untuk orang mungkin korang suka, and untuk bagi aku sekali, boleh kata okay lah untuk guna, tak adalah macam bagi masalah sangat. And dia ada macam glare sikit bila tengok sesuatu tu, sama juga macam Samsung Galaxy S22 Ultra, cuma yang ni surface dia is a bit besar untuk korang tengok, ataupun untuk dapatkan that flare tu, aku boleh bandingkan. But untuk dia punya screen ni memang lawa je untuk tengok movie, Netflix. Now let's talk about something yang a bit less attractive bagi aku. Apa yang kau perasan dekat telefon Vivo X80 Pro ni? Dia punya bentuk is a bit lain kan daripada telefon lain. Memang aku tak nafikan benda tu, cumanya dia not looking good. Faham tak? It's not good looking phone bagi aku. Cuba aku jelaskan betul-betul dekat korang. Cuba tengok dekat dia punya lens dekat sini. So lens dekat sini is actually quite a lot. Dia ada like 4 lenses kalau korang perasan, and dia tak susun dengan rapi. Okay, why Vivo buat like lens dia ni berterabur Contohnya macam dekat sini ada bulat kan, bulat ada 3 lens dekat atas ni. So dia ada wide, ultra wide, dia ada macam biasalah
Lepas tu dekat bawah ni kau nampak ada satu petak yang sedikit aneh. Apa benda petak tu? Sebenarnya tu adalah dia punya telephoto lens sampai 10 kali zoom optical. Kenapa dia buat bulatan macam ni lepas tu petak macam ni? So it looks almost the whole back of the phone tau. Aku tak halang dia, cuma tolong design and make it lebih tersusun, sebab dekat sini a bit messy lah bagi aku untuk dia letak design kamera telefon macam ni. Is a bit expensive and aku tak tahu korang suka ataupun tak. And dia punya camera bar ni is actually quite big tau. Dia bukan kecil, tapi dia pandai letak nak bagi dia rasa macam tak terlalu besar ataupun tak terlalu tinggi. So it's quite clever lah daripada Vivo untuk buat benda ni. Overall aku actually suka dengan dia punya material dekat bawah ni, sebab it's a bit sandy kind of feeling untuk orang yang suka pegang macam contohnya matte finish ataupun sutera. Almost feels like it. Alright, macam mana pula dengan dia punya performance Vivo X Series Pro ni? Dia still pakai none other than Snapdragon 8 Gen 1, and dia punya cooling system dia ada dia punya sendirilah, and bukan ikut orang lain pun. Dekat sini dia tak kena ikut RAM. Biasanya untuk telefon Vivo dia agak macam rendah sikit, tapi this one is using a 12GB of RAM, and dia punya storage pun tak kedekut juga, 256GB. Untuk record video ke, main game ke, download apps ke, tak ada masalah. And aku akan cakap dekat sini is performance. Aku main telefon ni is quite long tau, untuk aku punya PUBG Mobile and Carrots Drift. And untuk orang yang suka tengok video aku pula, mesti tahu aku guna apa, CSR Racing kan. So this is an apps yang aku sentiasa main on a daily basis. Dan boleh kata this is a good device untuk main game. Contohnya macam dia ada performance mode untuk naikkan dia punya processing unit ataupun processor tu untuk lagi bekerja keras, and fokuskan untuk main game je. Dia punya FPS is actually quite constant, and dia punya screen pun boleh kata actually quite good untuk main FPS games. Contohnya macam PUBG Mobile tu. This one is a performer lah bagi aku. Cumanya dekat sini dia ada a few downside, walaupun dia support a few things. Contohnya macam dia punya 4D gaming tu ataupun 4D vibration tu ada dekat sini. Dia punya stereo speaker pula actually give a lot of feedback, and boleh kata enjoy dengar boom ataupun masa korang tembak tu, and rasa live lah bila tengah main game PUBG Mobile contohnya, ataupun main game racing yang aku biasa guna tu. Cumanya dekat sini ada a few downside untuk software. Contohnya dekat Vivo X Series Pro, dekat sini dia actually memang ada performance mode. Cumanya kalau kau ni as a pro player nak tengok dia punya statistik ataupun gig punya statistik, macam FPS counter dia tak ada dekat sini. Dia ada macam feature-feature yang kata yang lebih entertaining lah. Contohnya macam tukar suara kan, untuk jadi perempuan, untuk jadi lelaki. Yang tu normal lah untuk telefon yang fokuskan dekat gaming juga. Cumanya itulah, untuk orang yang geek perlukan that FPS counter and suhu yang ada dekat telefon dia orang tu. So this one doesn't have that kind of feature. Alright, macam mana pula dengan dia punya suhu lah kan? Since kau cakap yang dia punya frame rate actually dapat preserve and tak ada nampak stutter pun. Memang betul, tak ada nampak stutter. Macam mana dia punya heat? Is it over the chart? Actually heat dekat sini, dekat belakang ni aku dapat baca, maybe sebab dia punya design kamera ni buatkan dia nampak less heat. Tapi bila aku tengok dekat depan, ada banyak sangat haba yang mencelah masuk dekat skrin depan. So maksudnya dekat ni skrin dia actually lagi panas daripada panel belakang. So it's quite pelik lah bagi aku untuk telefon yang handle the heat lah. Untuk orang yang pentingkan kamera pula, how good was the Zeiss lenses dekat sini? Okay, untuk orang yang tak tahu, memang Vivo X Series Pro dia pakai glass daripada Zeiss. Ada sebab kenapa dia feature Zeiss dalam dia punya phone. Okay, first of all, Vivo memang fokuskan dekat kamera dia untuk orang yang suka tangkap gambar lah kan. Sama ada nak detail, nak colourful, ataupun nak lagi color accurate. Tapi yang kali ni Zeiss dah buat ataupun tambah baik dekat dia punya lenses. Actually dia punya flare sangat-sangat less dekat sini. Kau boleh nampak sendiri dekat gambar-gambar yang aku tunjuk dekat korang, sangat susah untuk dapat that glare tau. Biasanya aku tangkap dekat Samsung Galaxy ataupun dekat iPhone. This one has less and susah sangat-sangat untuk capture that glare. So it's quite good actually dia punya lens daripada Zeiss ni. And aku boleh bagi pujian lah dekat diorang sebab buat that kind of glasses dekat Vivo X Series Pro. Macam biasa untuk kamera 50MP memang dapat tangkap gambar yang cukup cantik and detail bagi mata aku. Aku dapat pergi dekat beberapa tempat dekat KL ni, kau boleh tengok sendiri cara aku tangkap gambar and macam mana dia punya detail tu ada dekat 50MP Zeiss lenses Vivo X Series Pro ni. Dia nak just bagi 2x zoom optical tau. Dia siap bagi 10 kali zoom optical juga, sama macam Samsung Galaxy S22 Ultra. Cuma ya dia tak macam high resolution macam yang tu lah. And nampaklah sikit dia punya kekurangan tu bila tangkap gambar jauh kan. Tapi tak adalah macam sangat-sangat kurang. Contohnya dekat sini, kalau korang nak sangat tangkap gambar jauh tu,
prefer pakai yang 10 kali zoom ataupun 2 kali zoom je untuk nampak lagi sharp daripada biasa. But ada satu lens je yang aku tak prefer yang ada dekat kamera Vivo X80 Pro ni, that is dia punya ultra wide camera. Yang tu aku less prefer untuk guna tangkap gambar. Bukan tak lawa, dia cuma macam tak on par dengan lens dia orang yang lain, yang ada telephoto, yang ada wide, and those lenses actually quite major improvement daripada sebuah wide angle lens yang ada dekat Vivo X80 Pro ni. Alright, jom cakap pasal software dia pula. ColorOS UI dekat sini, is it good Fazli? Ada starter ke? Should I start with good first and bad? Okay, benda yang bagus dekat sini adalah dia punya UI. Kalau korang biasa pakai Pixel, dia punya notification is almost like that. Okay, nampak macam sama dengan Google Pixel. So I'm actually quite surprised lah, and terkejut tengok bila aku scroll down macam macam kenal notification macam ni kan. Tapi tak salah nak tiru, cuma jangan tiru bulat-bulat lah. Copy the good stuff kan, macam biasa. And dia punya smoothness is actually quite good, and dia punya apps always stays in the background. Sebab dia pakai 12GB RAM, akan bagi kesenangan lah ataupun kemudahan kalau macam nak buat multitasking kiri kanan and everything. Dia punya animation pula is actually quite good. 120Hz support dekat screen ni. Aku buat dia sebagai constantly, aku tak buat macam adaptive tu sebab aku lagi suka 120Hz all the time. Memang tu cara aku guna ataupun style aku guna kalau ada option tu. But apa yang bad thing pasal dia punya OS actually, kalau aku beritahu, probably dia akan fix by software update ataupun over the air updates. Dia punya notification is actually quite hard untuk dapat bila start pukul 12 tengah malam. Okay, contohnya macam bila pukul 12 tengah malam ke atas, aku dah dapat notification dah. Walaupun aku tak settingkan aku punya sleep don't disturb tu waktu tengah malam, memang aku tak onkan dekat sini. So sepatutnya dia bagi aku notification tau. So bila aku dapat notification tu, pagi bila aku bangun, tekan power button ataupun sleep mode on, barulah semua benda keluar dekat notification. Why Vivo? Kenapa kau buat benda-benda macam ni? Kalau boleh janganlah. Even aku punya laptop connect dengan WhatsApp web, yang tu dapat dulu tau daripada telefon ni. It's quite heran lah bagi aku, kenapa kau tak buat macam tu. Maybe sebab WhatsApp dah punya, dia punya integration tu actually tak perlukan telefon dah untuk display all the messages lah kan. Tapi still, it's a big problem bagi aku untuk buat benda tu. And yeah, still Vivo phone daripada China ada bloatware dia. So all the macam top games, top apps ada dekat dalam ni yang kau tak boleh buang and boleh hide je. So tu je lah dia punya UI and dia punya software experience bagi aku. Alright, last but not least, dia punya battery life 4700 mAh. Is it good? Kan? 4700 mAh kot dengan 120Hz Snapdragon 8 Gen 1. Dia dapat preserve ke that battery? Untuk first aku guna ataupun 1 or 2 days, dia tahan like 4 hours je. Tapi lepas daripada tu, dia start naik sampai 6 jam ataupun 7 jam screen on time. Mesti kau tahu aku pakai telefon ni sentiasa always 120Hz, bukan adaptive. So dia tak turun sampai 1Hz untuk bila aku main, contoh macam buat display ke ataupun tengok movie ke, dia still akan constantly play at 120Hz display ataupun refresh rate dekat sini. So battery life is true 6 to 7 ataupun 8 hours screen on time. It's quite awesome kan. And aku juga main game macam CSR Racing tu untuk entertainkan aku dalam masa 1 hari ataupun setengah jam untuk 1 hari tu lah at least. But ada downside yang bagi aku macam bukan downside sangat, ataupun mungkin bagi korang bukan downside sangat untuk telefon flagship. Dekat sini dia ada 80 watt fast charging yang ada dekat Vivo X80 Pro. Memang tak nafikan, it's a fast charger, less than 1 hour. Cuma the problem is it's more than 30 minutes. Tapi bila fikir balik, 80 watt tu is not small tau. Cuma aku tak tahu kenapa Vivo dia tak dapat manage untuk get that low, ataupun maybe buat 30 minit. 4700 mAh untuk 80 watt feels kind of slow untuk charge full dalam masa 40 minit. Maybe dia patut naikkan lagi macam 120 watt ke dekat dia punya charger. But 80 watt doesn't sound small, betul tak? Agree? Dia memang laju, tapi tak selaju yang aku nak untuk telefon flagship harga like RM4,999. Conclusionnya dekat sini, Vivo X80 Pro ada advantages, ada disadvantages. Aku pakai telefon ni pairkan aku punya Samsung smartwatch juga, just untuk guna Samsung Pay tu. The bad thing, macam aku cakap, dia punya design is not lawa untuk mata aku. And it's not for gamers obviously. Dia punya bloatware tu actually banyak, tapi korang boleh delete je after that. And yeah, dia punya charging speed 80 watt sounds big kan, sounds banyak, tapi doesn't give enough untuk less than 30 minutes ataupun at least 30 minutes untuk Vivo X80 Pro ni. The good thing, dia punya Zeiss camera is actually good.
And dia punya flare tu, aku kata this one has less. Kalau korang ada masalah tu, telefon ni yang korang patut beli. Dan kontra dengan apa yang aku cakap tadi, dia punya design is actually quite nipis and aku suka. Tak macam Samsung Galaxy S22 Ultra and telefon lain yang korang kenal yang aku biasa aku review tu. This one has the smallest and has the best feeling bila korang pegang. Not to mention, dia siap bagi earphone dekat dalam kotak tau. Mana flagship device yang korang tengok sekarang ni ada earphone dekat dalam kotak and charger. Yang ni je, Vivo X80 Pro je yang ada. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Kalau korang guna telefon ni untuk main game, no, get a different phone. Kalau korang guna telefon ni untuk daily usage, yes. Untuk yang suka tangkap gambar, yes, go with this one. Bye.